Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salam selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian alam. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia FB Live Hospital Pakar An-Nur. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama dengan pakar psikologi klinikal Hospital Pakar An-Nur bagi membincangkan topik yang saya rasa sangat perlu untuk kita peralusi, orang kata kita mohon pencerahan kepada mereka yang pakar. InsyaAllah tajuknya berkaitan tentang masalah kesihatan mental di tempat kerja. Sebelum tu izinkan saya untuk berkongsi satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mafhum daripada ayat tersebut, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih kerana kamu paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang yang beriman. Mungkin orang kata mudahlah bagi kita untuk mengatakan tak perlu pun sebenarnya kita nak rasa sedih sebab kita orang beriman. Tapi boleh jadi tidak dinafikan di antara mereka di luar sana yang mempunyai masalah mental disebabkan orang kata ketidakpuasan hati ataupun disebabkan ketidakselesaan. Especially yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan tentang environment tempat kerja yang tidak memberikan orang kata kepuasan hati kita, ya puan. InsyaAllah pada hari ini saya tidak berkeseorangan. Pada hari ini kita akan bersama dengan Puan Azlina Rozi selaku pakar psikologi klinikal Hospital Pakar An-Nur. Apa khabar puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat puan, insya-Allah. Okey puan, tanpa membuang masa saya terus menyerahkan perbincangan kita pada pagi ini. Moga-moga adanya manfaat dan orang kata kebaikan daripada apa yang kita cuba untuk bantu dan memberi pencerahan kepada orang luar, insya-Allah. Silakan puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada para penonton, para pendengar di Facebook Live pada pagi ini, insya-Allah kita sama-sama berkongsilah ya sedikit sebanyak tentang tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu kesihatan mental di tempat kerja. Ya, jadi saya harap nampak kot saya punya slide ni. Okey, jadi kesihatan mental di tempat kerja satu topik yang penting juga ya. Walaupun kadang-kadang kebanyakan yang datang jumpa dengan saya biasanya ada masalah mental yang bersifat lebih peribadi lah atau individu. Namun ada juga ya yang mempunyai masalah dah berkaitan dengan gangguan ya ataupun bully ya di tempat kerja. Jadi kita kongsikan sedikitlah pagi ini ya. Okey, tadi Ustazah ada bacakan sebuah ayat yang menceritakan ataupun yang menyentuhlah tentang bagaimana Allah dalam Quran lah menyentuh tentang la tahinu wa la tahzanu kan, maknanya janganlah kamu bersedih hati ya, macam tu. Sebenarnya masalah mental ni dia ataupun masalah emosi dia adalah sesuatu yang fitrah ya. Jadi janganlah kita rasa macam jangan kita rasa inferior lah ataupun kita rasa macam rendah diri ya kalau kita ada masalah emosi. Sebab kita baca surah Al-Baqarah ya, insya-Allah kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okay, jadi apa maksud dia? Dalam bahasa Inggeris lah, saya tak sempat nak cari yang bahasa Melayu punya. And certainly we shall test you, ataupun dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perasaan takut, minal khauf, perasaan takut, wal jiu', maknanya perasaan lapar ataupun dengan rasa lapar, wa naqsim, loss of wealth ataupun kehilangan harta benda, dan juga kehilangan nyawa, harta benda, buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, wa basyiris sabirin. Maknanya Allah kata walaupun Allah uji kita, Allah akan uji kita dengan perasaan sedih, perasaan takut, perasaan gundah gulana, murung, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan ke misalnya. Zaman-zaman Covid ni ramailah yang hilang pekerjaan kan. Dan kehilangan nyawa, misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun kekurangan dan kehilangan daripada sudut rezeki dalam bentuk buah-buahan ke makanan. Tetapi Allah kata berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan kemudian mereka yang ditimpa kemalangan ataupun musibah, dan dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Dan mereka yang berselawat kepada Allah dan menerima rahmahnya, receive his mercy, maka mereka adalah golongan yang diberi petunjuk, ulaika humul muhtadun. Jadi maknanya itu adalah satu yang fitrah, bahawa kita akan diuji dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, tapi sekiranya kita bersabar, kita mendapat pahala yang banyak. Dan Allah mengajar kita, maknanya sekiranya kita mengalami musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita berselawat kepada junjungan SAW dan berdoa, dan inilah golongan yang mendapat diberikan petunjuk, insya-Allah. Jadi sebenarnya benda ni melindungi kesihatan mental ni sebenarnya telah ada pun dalam prinsip maqasid syariah. Kita banyak kali sebut prinsip maqasid syariah kan. Jadi maqasid syariah ni seperti yang kita tahu ada 5 perkara yang dilindungi. Yang pertama tu melindungi agama, yang kedua melindungi nyawa, yang ketiga melindungi akal. Dan seterusnya melindungi keturunan atau maruah dan melindungi harta. Jadi jadi kesihatan mental ni dia masuk dekat prinsip yang ketiga. Maknanya melindungi akal. Okey. Jadi melindungi akal adalah sangat penting, sebabnya apa? Sebab akal lah yang memandu kita untuk melakukan tugasan kita seharian. Jadi kesihatan mental ni penting untuk kita melakukan fungsi kita ataupun tugasan kita seharian untuk merancang aktiviti-aktiviti kita untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita dan untuk masyarakat kita secara umumnya. Jadi mereka yang mengalami masalah kesihatan mental dah mula mengalami penyakit mental misalnya, maka perkara-perkara ataupun tugasan-tugasan harian dia mungkin akan terjejas, mungkin akan kompromis, akan terganggu. Baik, daripada sudut fakta, sebenarnya kerja yang kita lakukan setiap hari ini adalah baik untuk kesihatan mental. Maknanya kalau seorang dewasa tu dia kena bekerja, sama ada bekerja yang berpendapatan ataupun bekerja yang tidak berpendapatan. Banyak juga pekerjaan yang tidak berpendapatan. Misalnya kalau wanita tu menjadi suru rumah, dia tetap melakukan tugasan, cumanya tak ada pendapatan kan. Dan mereka yang mungkin menguruskan keluarga, menjaga mertua yang sakit misalnya, menjaga bapa nenek yang sakit sambil tunggu SPM ke misalnya, ataupun tunggu misalnya anak muda yang tunggu result ataupun tunggu nak dapat kerja lah, dah grad kan, tunggu nak dapat kerja, lepas tu nenek sakit, jadi dia bantu nenek tu mandikan nenek ke misalnya, panggil fisioterapi atau rumah dan sebagainya. Jadi membantu menguruskan orang lain, itu pun semua pekerjaan. Jadi orang yang sihat dia mampu untuk menguruskan diri sendiri dan mampu untuk menguruskan sesuatu ataupun membantu orang lain. Dan secara umumnya juga pekerjaan yang memberikan pendapatan itu adalah baik untuk kesihatan mental. Tetapi jika kehilangan pekerjaan dia boleh memburukkan ataupun menyebabkan masalah kepada kesihatan mental. Sebab tu kita lihat peningkatan kes-kes mental sekarang apabila berlaku gejala-gejala ataupun berlakulah masalah seperti sekarang ni lah, zaman Covid ni, mungkin ramai yang dibuang kerja, maka ramai jugalah yang mungkin mengalami masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental. Mungkin kesihatan mental terganggu untuk seketika, untuk sementara, jadi ini perlu dirawat lah, perlu dapatkan bantuan.
Okey, walaupun secara umumnya kerja tu baik untuk kesihatan mental, tapi persekitaran kerja yang negatif dia boleh membawa masalah ya pada masalah kesihatan mental. Okey, kemurungan dan kebimbangan ini adalah dua jenis masalah kesihatan mental yang sangat sering ditemui dan dia memberi kesan ekonomi yang ketara ya. Jadi secara keseluruhannya dunia kerugian 1 trilion ringgit dolar sorry 1 trilion dolar setahun dia sebabkan oleh masalah kemurungan dan kebimbangan ini dalam bentuk productivity loss productivity. Okey, lepas tu gangguan dan buli di tempat kerja ni adalah masalah yang biasa dilaporkan. Dia boleh memberi kesan yang buruk kepada kesihatan mental. Nanti kita akan huraikan. Dan organisasi syarikat-syarikat, pertubuhan, kementerian ke tempat kerja maknanya boleh mengambil banyak tindakan yang baiklah ataupun mengadakan polisi kesihatan mental untuk menggalakkan kesihatan mental di tempat kerja. Dan di US kajian mendapati setiap $1 yang dilaporkan untuk rawatan gangguan mental yang biasa akan mendapat pulangan sebanyak $4 dalam bentuk kesihatan pekerja dan juga produktiviti yang lebih baik. Ini perkara yang penting kita boleh ambil ni lah. Okey, dan kemudian secara di peringkat global lebih kurang dianggarkan 264 juta orang mengalami kemurungan yang merupakan salah satu punca utama lah ketidakupayaan, dan ini melibatkan 1 trilion yang kita dah sebut tadi. Pengangguran adalah faktor risiko pada masalah kesihatan mental. Jadi kalau tak bekerja pada umur yang sepatutnya bekerja, ini boleh mendatangkan ataupun menjejaskan kesihatan mental, terutamanya bagi mereka yang mungkin perlu menanggung keluarga, sama ada lelaki atau perempuan. Misalnya dalam keluarga tu tak ada orang lelaki, anak semua perempuan, bapa dah meninggal, tinggal mak je. Jadi mungkin ada anak-anak yang dah besar yang perlu bekerja untuk kelangsungan keluarga tersebut. Okey, kembali bekerja dan mendapatkan pekerjaan boleh melindungi seseorang dari penyakit mental. Kemudian persekitaran yang negatif boleh menjadi masalah pada penyakit mental. Penyalahgunaan bahan dan alkohol pun boleh menyebabkan kehilangan produktiviti. Jadi perlu ada jugalah mungkin polisi yang melibatkan perkara-perkara ini, dan tempat kerja yang menggalakkan kesihatan mental yang baik boleh meningkatkan produktiviti, mengurangkan ketidakseimbangan dan mendapat manfaat daripada aktiviti yang kita dah sebut tadilah. Okey. Jadi beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan kesihatan, misalnya risiko yang berkaitan dengan interaksi antara kerja, persekitaran organisasi, pengurusan, kemahiran, kecekapan, sokongan yang tersedia untuk pekerja menjalankan tugas. Contohnya misalnya mungkin seorang tu ada kemahiran untuk melaksanakan job scope dia. Tetapi mungkin mereka mempunyai terlalu sedikit sumber. Maknanya tak ada bantuan untuk melakukan ataupun menyelesaikan tugasan tersebut. Dia kena buat seorang-seorang misalnya. Jadi mungkin in the long run boleh mendatangkan stres misalnya kepada pekerja tersebut, ataupun dia seorang sahaja, tak ada klik yang boleh dia berbincang, mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan pandangan untuk dia menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada pekerja tersebut. Ini semua risiko. Kemudian dasar kesihatan dan keselamatan yang tak mencukupi, amalan komunikasi, pengurusannya lemah ataupun penyertaan yang terhad dalam membuat keputusan, kawalan rendah ke atas bidang seseorang, tahap sokongan yang rendah pada pekerja, misalnya pekerja tak ada tahap sokongan tadilah, tak ada sokongan di tempat kerja, misalnya sokongan daripada sudut motivasi, sokongan daripada sudut assistance dan juga mungkin daripada sudut monetary, daripada sudut kewangan, misalnya gaji yang terlalu rendah, tak ada potongan KWSP, dan sebagainya. Ini biasanya untuk jenis-jenis pekerjaan yang di tahap rendah lah. Ataupun waktu kerja yang tidak fleksibel dan mengganggu tugasan yang lain. Misalnya kadang-kadang dapat kerja tapi bekerja di tempat yang terlalu jauh. Misalnya saya pernah dapat satu kes, dia bekerja di KL tetapi dia duduk di Melaka. Dia tak dapat tukar dan dia terpaksa berulang setiap hari, seorang wanita, kemudian dia terpaksa menguruskan anak-anak juga, dan dia setiap hari dia kata sampai rumah pukul 8 malam dan setiap hari dia akan keluar rumah sebelum pukul 6. Dalam pukul 5.30 macam tu dia dah perlu keluar daripada rumah. Jadi dia jadi sangat penat dan akhirnya boleh mendatangkan masalah pada mental lah. Okey, tugas yang tak jelas, objektif organisasi yang tak jelas, pemberhentian kerja tanpa perancangan atau pempasan yang sewajarnya. Jadi ini semua faktor risiko lah. Okey, beban kerja yang tinggi,
tugas yang tak sesuai dengan kemahiran ya, ataupun misalnya sejak COVID sejak COVID bulan Mac, bulan April, Mei hari tu memang frontliners lah ataupun barisan hadapan macam dekat hospital ni memang kita semua ni frontliners lah kan, nurses, doctors termasuklah semua kaki tangan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan. Kita semua ni frontliners dan memang kita terdedah lah dengan hazard masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan kesihatan lah di tempat kerja. Di samping itu misalnya perkara-perkara lain lah yang memang sedia ada, misalnya penggunaan alkohol ke dan sebagainya. Dan risiko ni boleh meningkat di mana jika kurang sokongan sosial ataupun teamwork, tak ada teamwork yang baik lah di antara ahli ataupun di antara para pekerja. Okey, seterusnya saya sentuh sikit tentang gangguan psikologi dan buli di tempat kerja. Masalah ni sangat jarang dilaporkan. Walaupun sebenarnya berlaku, tetapi kalau ikut laporan tahun lepas daripada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP, iaitu sebuah jabatan yang diwujudkan di Kementerian Sumber Manusia ni, kata tahun 2018 ada lebih kurang 5 ataupun 6 kes sahaja berkaitan gangguan psikologi dan buli di tempat kerja. Tetapi sebenarnya masalah ni lebih banyak lagi. Cuma ramai orang tidak melaporkan kerana mereka takut kehilangan pekerjaan. So ada juga yang memang jumpa saya yang ada masalah dengan bos, bos yang terlalu garang misalnya kan, ataupun bos yang terlalu ataupun bos yang pilih kasih kan, staff lain dia tak adalah bagi kerja banyak sangat, tapi dengan dia bagi kerja yang terlalu banyak ataupun dia suruh buat benda yang tak sepatutnya dia buat, bukan bidang tugas dia dan sebagainya. Jadi gangguan-gangguan ini boleh mendatangkan stres dan juga menjejaskanlah tahap kesihatan mental kepada pekerja. Okey, jenis-jenis buli ada buli verbal, maknanya buli ataupun gangguan verbal ni dalam bentuk perkataan lah, misalnya selalu menyindir, menyindir, menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, memaki hamun, ataupun membanding-bandingkan di antara pekerja-pekerja dengan yang lain. Ini sama ada dilakukan oleh bos ataupun oleh rakan sekerja. Kadang-kadang rakan sekerja ada juga. Ataupun orang bawahan ke, orang bawahan biasanya jarang lah, biasanya bos lah, orang atasan lah, ini menggunakan bahasa-bahasa yang buruk, macam tadilah sempah seranah ke maki hamun yang tak sewajarnya lah dilakukan, terutamanya di dalam persekitaran pekerjaan. Ataupun buli lisan, buli verbal ni, buli lisan ni maknanya di dalam bentuk perkataan ataupun kadang-kadang dalam bentuk tingkah laku, jeling mata ke, ataupun non-verbal lah, non-verbal bentuk body language, bahasa badan ke macam tu. Kemudian ada buli sosial, misalnya buli daripada sudut sosial. Dia tidak dijemput menghadiri majlis tahunan, makan malam ulang tahun syarikat ke, ataupun dia dipinggirkan lah, ataupun dia disuruh buat pekerjaan lain yang tidak sepatutnya, yang dengan tujuan untuk memulaukan dia ataupun menyisihkan dia. Okay. Ataupun dengan tujuan untuk dia tidak bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang ada setengah bos, saya pernah dapat satu kes, sekretari ni dia kata memang bos tu memang nak sekretari ni layan dia je, sampai dia tak ada masa pun nak bersembang dengan colleagues dia, dengan rakan setugas yang lain. Jadi sampai bila dah beberapa tahun bekerja, sampai dia terasa seolah-olah bos ni memang sengaja tak nak dia bergaul dengan staf lain. Ini buli sosial. Okay. Beban tugas yang tidak seimbang, dah sebut tadi kan, menghalang seseorang mendapat peluang di tempat kerja. Misalnya ada promotion tetapi dia tak sampaikan kepada pekerja, ataupun menghalang pekerja tu daripada mendapat peluang kenaikan pangkat ke, peluang untuk pergi kursus-kursus tertentu ke, ataupun peluang untuk menyambung pelajaran overseas ke misalnya, ataupun dalam negeri ke, peluang-peluang yang disediakan di tempat kerja. Kemudian disisihkan atau dipulaukan. Ini saya dah sentuh juga tadilah. Ini semua antara jenis-jenis buli. Okey, gangguan psikologi. Gangguan seksual pun banyak juga sebenarnya dilaporkan di tempat kerja. Tetapi kadang-kadang hanya dilaporkan dengan kaunselor ataupun psikologis, tapi dia tak ambil tindakan perundangan. Kebanyakannya sebab takut. Takut dibuang kerja,
ataupun takut bos ataupun rakan sekerja tadi mengambil tindakan yang lebih mungkin lebih membahayakan lah, ya, jadi dia risaukan keselamatan dia, ya. Dan gangguan seksual ni ada banyak bentuk juga, ada dalam bentuk verbal, maknanya menggunakan bahasa-bahasa lucah, ya, dengan orang yang mangsa tadilah, ya, ataupun ataupun texting, ya, texting, hantar mesej lah, mesej lucah, isyarat-isyarat lucah macam tu, ataupun ada juga gangguan fizikal. Fizikal ni kadang-kadang mungkin pukul lah ke apa macam tu, tapi tak juga, tak semestinya pukul, kadang-kadang macam sengaja ada satu kes saya pernah dapat, dia ambil parking kawan tu kan, jadi dia selalu parking dekat parking kawan ni. Jadi kawan ni jadi marah lah, dan benda tu selalu berlaku kan. Bila kontak balik tak dapat, sebab nak suruh alihkan kenderaan, dia sentiasa guna, dia selalu kata dia tak sedar, dia tak perasan dan sebagainya. Dan ini merupakan gangguan juga. Dan gangguan mental ni akibat daripada bully tadilah, bully verbal, bully fizikal, bully sosial dan sebagainya ni akhirnya menyebabkan kemurungan ataupun anxiety dan sebagainya lah, kepada pekerja tadi. Okey, bagaimana nak membina mental health support dengan di kalangan para pekerja lah, maknanya dengan rakan-rakan setugas kita. Jadi masing-masing antara perkara yang saya rasa penting di sini ialah bagaimana kita berakhlak lah, sebab kadang-kadang kita punya perkataan-perkataan kita mungkin agak keras, jadi kita gunakan akhlak yang mulia sebenarnya banyak menyelesaikan macam-macam masalah lah, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik lah, ya, pertuturan yang baik sesama staf ataupun kepada orang atasan ataupun kepada orang bawahan, misalnya tidak memaki hamun, tidak mengherdik ke, menengking ke. Kadang-kadang ada setengah bos suka tengking kan. Jadi kalau selalu kena tengking, terutamanya kerani yang memang bekerja di bawah bos tu ataupun PA ke, sekretari ke, memang akan terjejas lah. Kalau sekali dua kali mungkin kita kata terlepas lah. Tapi kalau sentiasa, kalau selalu berlaku macam tu, sebenarnya boleh lakukan kepada pihak atasan, ataupun kalau di organisasi tersebut ada saluran aduan, ya, misalnya ada channel for grievances, kan, kalau ada saluran aduan ke yang mana laporan tu akan dianggap sebagai sulit, ya, dan persendirian. Jadi tak bolehlah pula kita pergi hibuhkan pada satu hospital tahu kan, kita buat laporan kan, buat aduan, jadi mesti ada jaminan di situ bahawa laporan itu adalah bersifat sulit dan persendirian. Okey, jadi jadi bagaimana nak bina ni secara umumnya, maknanya berakhlak yang mulia lah, ya, dengan sesama. Kita jangan membeza-bezakan lah, ya, orang atasan ke orang bawahan ke, semua adalah kita sama-sama we work as a team dalam satu pasukan. Jadi kita sepatutnya mengambil menganggap semua pihak mempunyai hak, ya, untuk mendapatkan layanan yang baik daripada semua orang. Okey. Dan lepas tu kalau ada masalah ke, luahkan dengan orang yang sepatutnya. Okey. Memang kadang-kadang kita ada masalah dengan bos, kita selalu umpat-umpat sama kita kan. Itu pun boleh boleh release tension juga kan, sebab kita umpat-umpat sama kita, lepas tu kita rasa okey. Lepas tu bos tu pun dah tak buat lagi, lepas tu besok dia meletup lagi kan. So kita pun umpat-umpat. Tapi kalau kita rasa memang ada sesuatu yang kita rasa tak sepatutnya lah dibuat, macam tadilah saya sebut ni, maknanya menggunakan bahasa-bahasa yang buruk sentiasa pada saya, itu tak boleh diterima lah. Ni boleh buat sebenarnya ataupun cari orang yang boleh muhasabah ke, tapi kadang-kadang bos-bos ni dia tak nak tegur sesama bos. Itu masalah pada itu masalah dalam organisasi lah. Okey, lepas tu come up with strategies to regularly stay in touch and connect. Kalau ada maknanya ini sesama kelik, kita buat satu perjumpaan lah, yang kerap antara ni untuk membina silaturahim, ya, sesama kita, supaya kita saling kenal mengenali satu sama lain dan kita saling mendapat maklumat tentang satu sama lain jugalah. Okey. Dan juga kalau kita rasa memang adalah masalah yang memang sangat penting dan
mendesak, bukan mendesak, tapi mana ada satu masalah yang distinct lah. Kan ada satu masalah yang distinct, itu kita kena sama-sama untuk bantu orang pekerja tersebut bincang dengan HR. Biasanya HR lah, kalau dalam organisasi ni biasanya HR yang bertanggungjawab lah tentang kebajikan pekerja. Ya, dan kemudian mungkin kita boleh schedule dates lah, yang mana kita boleh tengok balik kawan tadi tu dia okey ke tidak ke, macam tu berikan dia sokongan-sokongan yang diperlukan lah. Okay, how bosses can be good mental health role models. Ini satu satu cabaran yang besar jugalah ya, sebab kadang-kadang bos ni dalam kepala dia fikir how to get things done tu je kan. Jadi kadang bos tak sedar ada masalah di kalangan orang bawahan terutamanya orang bawahan yang masih lagi struggling to live kan. Maknanya orang bawahan ni biasanya yang baru masuk kerja yang junior nurses, junior doctors pun daripada sudut kehidupan mereka masih lagi struggling kan dengan pekerjaan, struggling dengan gaji yang masih rendah, belum stable lagi lah hidup dia, baru kahwin, baru ada anak baru nak masuk sekolah kan. Lepas tu isteri pun bertugas ataupun suami pun bertugas jauh, PJJ dan sebagainya. Jadi itu semua maklumat-maklumat yang penting sebenarnya untuk bos tahu. Bos kena tahu, setakat dia tahu. Dan bukan setakat dia kena tahu, tapi dia kena tunjukkan keprihatinan lah kan Sini ada 9 ni. Bagaimana bos boleh membantu jadi role model yang baik. Jadi berikan fakta yang jelas. Lepas tu jadi positive role model yang tunjukkan contoh yang positif lah. Sentiasa ambil berat lah, tanya khabar staff ya. Dan kalau staff minta cuti tu jangan terus kata tak boleh, kita ada program lah. Tapi inquire further, tanya lebih lanjut lagi. Kita sebenarnya ada sekian-sekian jadi tak boleh ambil cuti, tapi kenapa awak nak ambil cuti? Sebab saya sini. Jadi boleh dipertimbangkan lah, bukannya everything tu semuanya strictly tak boleh kan. Okay. Jadi ada perkara yang mungkin perlu dipertimbangkan, dan kadang-kadang kita kena prihatin juga, adakah kalau dia selalu ambil cuti, kadang-kadang ada pekerja yang selalu ambil cuti, terutamanya ada waktu-waktu tertentu yang dia diperlukan tapi dia ambil cuti. Jadi mungkin dia ada masalah tertentu, ketidak fungsian tertentu ataupun kesukaran. Mungkin dia ada kesukaran-kesukaran tertentu yang ni kita kena investigate lah. Kena investigate, kena periksa dengan lebih lanjut lagi. Mungkin dia ada kesukaran daripada sudut diri dia sendiri, peribadi dia, ataupun dia ada tanggungjawab lain yang kita tak tahu. Mungkin dekat rumah dia jaga mak dia sakit. Jadi sebab tu hari Sabtu dia datang kerja. Misalnya sebab hari Sabtu dia kena hantar mak pergi dialisis. Hari lain dia boleh arrange orang lain untuk datang hantar mak pergi dialisis contohnya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu benda tu sebab kita tak pernah tanya. Kan? Jadi kita kena tanya. Jadi encourage employees to talk about their mental health ataupun about their problems. Yang keempat, provide opportunities for staff to learn. Dan maknanya boleh berikan kemahiran coping kepada semua staff bagaimana untuk menangani masalah mereka. And then support people yang who are struggling. Mereka yang kita rasa memang ada kesukaran tertentu, kena berikan sokongan. Acknowledge and be aware of the sign and symptoms. Kena tahulah apa dia symptoms, stress, pressure dan benak. Kalau tiba-tiba staff tu sebelum ni dia okey, boleh bercakap, sekarang ni dah muka masam atau bukan masamnya tau, tapi macam muka orang ada masalah, sedih, tak bercakap kan misalnya dah mula tak bercakap, lepas tu selalu datang lambat. Sebelum ni dia okey, sekarang ni selalu datang lambat dan selalu balik awal. Maksudnya ada tu. Jadi kena tanya. Ya. Jadi yang ketujuh, encourage staff to take regular breaks and utilize self-care strategies. Jadi kita pun kena susun, maknanya company lah, kat sini company kena susun waktu yang di mana semua staff adalah waktu rehat dia, ada waktu kerja, misalnya tak bolehlah kerja pukul 8 sampai pukul 6 tu straight aja, kan, kena ada in between tu waktu break yang baik lah. Dan create environment yang mana staff kita boleh selesa cakap tentang masalah dia dengan kita. Mungkin kita boleh bagi tahu staff kalau ada apa-apa problem, WhatsApp je saya, kan, saya mendengar. Lepas tu bina kesihatan mental yang baik lah dengan conversation, good conversation dengan staff. Dan macam mana pula kalau colleague kita, kalau rakan sekerja kita pula cerita tentang masalah kesihatan mental dia, jadi macam mana nak respon? Jadi kita cuba tanya dulu apa masalah dia dan kemudian bagi tahu dia apa yang kita boleh bantu. Kita tak boleh rawat dia sebab kalau dia ada kandungan misalnya, itu memang dia perlu jumpa dengan pakar lah, pakar psikologi
psikiatris ke, dia mungkin kena makan ubat. Tapi sebagai sahabat, rakan setugas, kita boleh tanya dia, you okey ke tidak hari ni? Ubat makan tak? Jangan lupa makan ubat. Okay, bila next next visit, bila next appointment, dan bagi dia time off lah, ya. Dan bukannya kita kongsi-kongsi belakang dia pula kan, bagi tahu dia ni ada anxiety, teruk hari tu dia mengamuk dekat office, habis semua orang kena marah. Kadang-kadang kita ni sebab kenapa jadi macam tu, sebab kita tak tahu sebenarnya apa dia mental health ni. Kebanyakan kita tak tahu, kita cuma fikir dia ni perangai buruk, selalu mengamuk ataupun suka mengamuk, ya, dan kemudian tak datang kerja. Kenapa dia tak datang kerja? Malu dah sebenarnya, sebab dia mungkin lost control. Kadang-kadang orang yang ada mental illness ni kadang-kadang dia mungkin lost control lah, menyebabkan dia tak dapat mengawal perasaan dia. Jadi ke office dia mungkin dia ada mengamuk, kita nampak macam mengamuk lah, ya. Ataupun sebenarnya kadang-kadang dia tak boleh fokus dekat office. Dia buka je laptop tu, tapi dia stare, dia renung je lah. Makan dah 3-4 jam, tengok-tengok dah waktu makan, waktu break dah pukul 12 tengah hari, dan kerja dia satu pun tak siap. Dia baru je tulis 3 ayat kan, lepas tu dia renung je skrin tu sampai tembus kan. Ini sebenarnya masalah kesihatan mental, maknanya dia tak boleh fokus dah dekat tempat kerja. Jadi kena tahulah apakah di antara perkara-perkara yang simptom ke misalnya, dan berikan dia sokongan lah yang diperlukan. Instead of kita gosip-gosip belakang dia ke, baik kita tanya, how can we help? Macam mana kami nak bantu anda kan. Dan antara perkataan-perkataan kita boleh gunakan misalnya, how can I help you, macam mana saya boleh bantu awak, apa yang saya boleh bantu supaya awak dapat teruskan bekerja di sini, ataupun macam mana kita nak hubungi awak ke misalnya, dan bagi dia keyakinan, maknanya it's okay, awak kalau awak perlu cuti, ambil je lah cuti, seperti yang telah ditetapkan ke misalnya. I'm sorry to hear that, that must be really difficult for you. Misalnya kalau dia cerita masalah dia, kita kata, oh saya minta maaf, kami semua tak tahu punya ni masalah awak kan. Even kalau kita tahu pun, kita bukanlah untuk kita gunakan untuk gosip-gosip atau mengata belakang dia, tapi untuk kita bantu dia. Kita nak tahu masalah tu sebab kita nak tolong, bukannya untuk kita stigma ataupun kita memandang rendah kepada orang tu. Sebab setiap manusia ni Allah bagi ujian dia berbeza-beza kan. Kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih sebab ujian kita mungkin tak sama dengan ujian dia. Ujian dia mungkin berbeza. Jadi sebagai manusia, sebagai rakan setugas, rakan sekerja, kolik dan sebagainya, sahabat, kita cuba untuk memahami dan membantu dia sekiranya apa yang dia perlukan. Jadi ini semua adalah bahasa-bahasa yang boleh digunakan lah. I'm here for you, things will be better, I will help you get through this, I'm here to listen to you, this feeling won't always last forever, we can overcome this together, I'm here when you need me. Ini semua kita boleh gunakan untuk memberikan sokongan moral, sokongan emosi, moral kepada sahabat kita lah. Okay, dan cara untuk membantu ataupun memperbaikilah tahap kesihatan mental di tempat kerja. Yang pertama tu, develop positive relationship. Maknanya kita kena cuba berhubungan semua orang lah, kenal semua orang. Jangan kita buat sombong je masuk kat tempat kerja kan. Dan orang lain, dan orang yang dah lama bekerja pun, kalau ada orang baru masuk kat situ, kita beramah mesra lah, kenal-kenalan, beramah mesra, ambil kenal dengan dia duduk mana, kerja sebelum ni di mana, berapa orang anak ke, berapa orang adik-beradik ke sebelum ni grad dan sebagainya lah. Yang kedua, make sure that you look after your physical energy levels. Jadi dan pastikan juga kita punya tenaga, tahap tenaga untuk melakukan pekerjaan. Adakah kita selalu lesu? Kalau kita selalu lesu ataupun kawan adalah rakan sekerja kata penat lah, baru pukul 10 pagi dah penat. Kalau saya cakap macam tu, mungkin ada something wrong sebenarnya. Bukan dia sengaja-sengaja je malas nak buat kerja kan. Tapi mungkin dia ada masalah. Jadi kena explore further lah. Refer dekat doktor ke Okey, fokus kepada membina kekuatan kita masing-masing. Kita semua ada kelebihan, kekurangan kita. Jadi kita gunakan kekuatan kita tu untuk bekerjasama dengan rakan setugas. Okay, don't be afraid to take risk. Be creative and work towards your goals. Jadi kita sama-sama membina keupayaan kita lah di tempat kerja dengan menjadi kreatif, bekerja bersungguh-sungguh ke, berdedikasi dan sebagainya, dan jangan takut untuk mengambil risiko. Risiko kat sini ni maknanya risiko yang berkaitan dengan pekerjaan lah.
Okay, invest your time and energy into some exercise. Jadi kena bersenam dan juga berehat ya. Nombor 6 tu have a break, berehat. Nombor 7 become smarter with how you work. Bila kita dah lama bekerja, lama-lama kita akan jadi lebih cekap kan. Jadi kita perlu kecekapan ni. Janganlah kita macam first time kerja dulu. Dulu masa kerja kita kerja dulu slow. Semua benda tak tahu kan. Jadi kita memang slow. Tapi bila dah setahun, 2 tahun bekerja, kita semakin cekap. Jadi kecekapan ni perlu dibina. Okay, jangan macam dulu juga. Kita tak faham ni, tak faham. Tak nak ambil tahu, tak nak jumpa orang, tak nak berurusan dengan orang yang lebih tinggi ke misalnya sebab kita takut ke. Tak boleh macam tu lah. Jadi kita kena ambil cabaran. Yang ke-8, learn how to manage stress. Kena belajar menguruskan stres. Okay. Yang ke-9, make sure you are getting enough sleep. Jadi malam kena tidur cukup, makan pun cukup supaya kita boleh bertenaga untuk melakukan pekerjaan. Yang ke-10, stay active. Don't sit at your desk all day. Sekarang ni kerja kita memang semua duduk je lah kan. Saya pun memang banyak duduk juga dengan masalah orang kan. Jadi saya pun kena buat exercise lah. Kena buat exercise supaya kita ataupun kita belajarlah apakah teknik-teknik yang sesuai untuk kita menguruskan stres kita. Sebab bila dah penat petang tu memang dah letih, dah penat dan sebagainya dengan pekerjaan kita kan. Walaupun kadang kita tak bangun sangat buat kerja tapi otak kita letih sebenarnya melakukan pekerjaan kan. Jadi kita kena tahu bagaimana cara yang baik sesuai untuk kita menguruskan tekanan. Okey, last sekali dapatkan maklumat jika ada saluran aduan di tempat kerja. Ni penting bagi saya di mana-mana organisasi. Dan biasanya yang menguruskan adalah bahagian sumber manusia lah. Okey, dan di Malaysia kita ada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan di Kementerian Sumber Manusia. Jadi kalau ada perkara tertentu yang kita rasa perlu dibuat laporan tentang janjikan ke apa ke, boleh dapatkan ataupun boleh laporkan lah di bahagian JKKP. Kita boleh berjumpa dengan mana-mana lah, doktor perubatan ke, pegawai psikologi ke, kaunselor ke, untuk kita membuat meluahkan perasaan lah, bercerita dan sekiranya kita boleh mendapatkan bantuan daripada sudut menguruskan kesihatan ataupun menguruskan stres kita, menguruskan kesihatan mental dan seterusnya. Jika ada perkara yang berkaitan dengan undang-undang, misalnya ada gangguan, ada bully tadi tu, itu perlu dilaporkan lah kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya gangguan dan bully itu dihentikan dan kita mendapat pampasan yang sewajarnya. Kalau gangguan seksual tu boleh dapat pampasan lah, sebab tak sepatutnya berlaku gangguan seksual di tempat kerja. Jadi itu sajalah saya minta maaf jika ambil masa lama sikit. Itu saja kepada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah diberikan kesihatan yang baik untuk melakukan tugas-tugas tanggungjawab kita lah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Azlina. Cuma Puan ada sedikit persoalan lah yang dilontarkan daripada pendengar setia kita. Okey, yang pertama daripada Lebay Omar. Assalamualaikum. Bagaimana kita hendak periksa tahap kesihatan mental kita, doktor? Sejauh mana kita nak tahu macam mana kita punya mental health kita lah. Kat di sana adanya ujian ataupun orang kata test lah yang boleh memberitahu bahawa kita ni ada sakit mental, doktor. Okey, terima kasih pada soalan tu. Sebenarnya memang ada kalau dekat website KKM tu ataupun Public Health Malaysia Public Health Malaysia PHM dekat dia punya Facebook. Facebook ni sebab sekarang ni orang banyak pakai Facebook lah. Dulu orang pakai website. Facebook memang ada ujian online ni kita boleh ambil. Dulu kita pakai DAS Depression Anxiety Stress Scale DAS 21. Sekarang ni ada PHQ, Public Health Questionnaire. Jadi boleh jawab juga PHQ tu dan nanti kita tengok scoring dan dia akan bagi tahulah skor tu tinggi ke rendah ke. Okey, skor tu tidak menunjukkan apa-apa diagnosis tetapi kalau skor kita tinggi misalnya kita boleh print skor tu dan bawa jumpa dengan doktor. Jadi kalau tak pasti nak jumpa doktor mana dulu, mana-mana doktor GP, general practitioner pun boleh. Mana yang boleh pergi klinik swasta, boleh pergi klinik kesihatan untuk bercerita dan lepas tu mereka akan, jika doktor tu merasakan memang ada masalah yang serius, dia akan refer kepada psikiatris ataupun psikiatris macam tu. Kalau macam dia masalah tu agak ringan mungkin dia akan refer pada kaunselor lah. Sekarang ni dekat kebanyakan hospital kerajaan pun ada kaunselor juga kadang-kadang saya rasa hospital besar lah macam hospital
Ampang ya, Hospital Shah Alam ke, kalau kat Bangi ni Hospital Kajang lah mungkin ada. Di Hospital Kajang ada clinical psychologist juga, ada psychiatrist ya yang boleh membantu untuk mereka yang mengalami lah masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi boleh ambil ujian dia Facebook di ASS ataupun boleh type je ujian kesihatan mental dekat Facebook yang tadi saya sebut tu lah KKM ataupun Public Health Malaysia PHM. Okay. Maksudnya kalau kita interpret secara sendiri tu memang tak accurate lah, kena jumpa psikologis untuk orang kata dapatkan statement yang lebih betul lah. Ya, ujian tu dia hanya saringan ya, dia hanya saringan. Dia tidak menunjukkan apa-apa diagnosis ya, hanya saringan tetapi dia boleh digunakan untuk kita bincangkan lah dengan doktor lah ya, doktor kaunselor ke ya, kaunselor pun boleh juga insyaAllah. Okey, cuma Puan ada satu soalan di luar kotak sedikit, cuma berkaitan tentang mental health yang berkaitan dengan kanak-kanak Puan. Adakah di situ memang ada wujudnya orang kata masalah mental dari kalangan kanak-kanak tu sendiri? Ya memang pun ada juga masalah mental yang tersendiri. Cuma biasanya kebanyakan kes masalah mental di kalangan kanak-kanak adalah masalah yang kita panggil berkaitan dengan neurodevelopment iaitu maknanya ni masalah yang berpunca daripada kecil lah ataupun daripada lahir lagi. Misalnya macam hyperactive ya, macam autism ya. Sekarang ni ramai orang dah dengar dah pasal autism kan, ramai orang dah tahulah kan masalah yang berkaitan dengan autism, dengan hyperactive, dengan masalah pembelajaran ya, misalnya dah pergi sekolah 3-4 tahun tapi masih tak kenal ABC. Ini pun satu masalah juga. Masalah pembelajaran yang ni kena jumpa dengan pakar juga ya, jumpa dengan pakar psikologi ataupun pakar pediatrik ya, pakar kanak-kanak pun boleh juga. Okey. Dan selain daripada itu ada sebilangan kecil lah yang kanak-kanak yang memang ada juga masalah berkaitan dengan depression ya, kemurungan. Ada di kalangan kanak-kanak ya, masalah berkaitan dengan kemurungan ataupun satu lagi dia tak nak bercakap dengan orang. Ini kita panggil selective mutism. Dia hanya bercakap dekat rumah je dengan mak bapak dia, adik-beradik dia. Bila dekat luar rumah langsung dia tak buka mulut. Jadi dekat sekolah dia tak tahu dia dah boleh baca ke belum ya. Dengan kawan-kawan pun dia tak bersembang ya. Jadi dekat sekolah dia langsung tak bercakap. Ini pun masalah berkaitan dengan mental juga ya, ataupun kadang-kadang masalah anxiety ya. Tetapi yang paling kerap lah selain daripada masalah neurodevelopmental, yang paling kerap di kalangan kanak-kanak ialah masalah berkaitan dengan keluarga lah. Ya, misalnya keluarga yang kata tu broken families ke ya, ataupun kanak-kanak tu duduk dengan nenek, duduk dengan makcik, pakcik ke, duduk dengan atuk ataupun mak bapak dah bercerai, ataupun dia duduk dengan orang ataupun duduk di rumah perlindungan ke misalnya. Yang ni biasanya ada masalah berkaitan dengan emosi lah ya. Jadi masalah berkaitan dengan emosi ni perlu dapatkan bantuan ya, maknanya dapatkan bantuan kaunseling lah daripada peringkat awal. Jadi kalau kita rasa memang daripada ibu bapa yang bercerai ya, lepas tu bapa langsung tak pernah tengok dia, mak pula dia jauh ke misalnya, dan dia duduk dengan jiran ke, dia duduk dengan pakcik ke, dan mungkin ada berlaku abuse ke, kita tak tahu kan kadang-kadang berlaku abuse maknanya penderaan apa-apa bentuk penderaan penderaan mental, penderaan fizikal, penderaan verbal, tak bagi makan ke misalnya, neglect ke jadi ini sebenarnya masalah penderaan di kalangan kanak-kanak ni semakin meningkat disebabkan oleh peningkatan kes-kes mental juga di kalangan orang dewasa. Jadi kadang-kadang orang dewasa yang ada penyakit mental tetapi dia mendera anak dia sendiri ataupun kanak-kanak yang di bawah pemeliharaannya dan tak kurang juga ialah masalah penderaan seksual. Misalnya kanak-kanak hari ni pun didedahkan dengan gadget. Jadi dia ada kes-kes yang kanak-kanak menonton laman web lucah ya, pornografi, ada yang terlibat dengan ketagihan ya, laman web lucah ya, ataupun kelucahan lah di sekolah ke, di tadika ke, yang berkaitan dengan exposure kepada sexual content ni tadi ya. Jadi ini pun masalah yang semakin meningkat lah yang kita lihat disebabkan oleh globalisasi, kemodenan parents yang terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, perhatian kepada kanak-kanak ya, serta pendedahan kepada gadget pada usia yang terlalu muda. Jadi ini pun sama-sama kita ambil berat lah tentang ini insya-Allah. InsyaAllah.
Satu lagi Puan yang mengenai gangguan, adakah dikatakan mental health juga mengenai gangguan spiritual yang kadang-kadang berlaku di kalangan para pekerja, sama ada kadang-kadang berlaku di rumah ataupun ada segelintir juga yang berlaku di tempat kerja. Mohon pencerahan Puan. Okey, gangguan spiritual ni dia memang mungkin sebenarnya adalah gangguan mental, tapi sebab kita pun ada pegangan agama kita dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kita dia sedikit sebanyak menjejaskanlah juga kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah kan tapi kita tak boleh pula lah menuduh pula lah orang yang ada sakit mental ni kurang iman. Ini pun kadang-kadang terlalu mudah kan. Kadang-kadang kita terlalu mudah melemparkan hukuman ataupun membuat labeling kepada orang lain kan dan beranggapan bahawa orang yang sakit mental ni kurang iman sedangkan saya dah jumpa ramai ustaz-ustazah yang ada sakit mental juga dan mereka menggunakan misalnya amalan-amalan agama untuk meningkatkan pun, untuk melawan dia punya penyakit mental tu kan. Dia banyak solat lagi banyak dia berpuasa ke insya-Allah sebab penyakit mental ni dia macam penyakit fizikal. Kalau kita penyakit fizikal misalnya sakit kencing manis contohnya. Tak ada pula orang kata sakit kencing manis sebab kurang iman ni. Tak ada pula orang cakap. Ada kaitan. Jadi dia tak adalah kaitan sangat sebenarnya. Tetapi kalau penyakit fizikal tu dia sampai menyebabkan dia boleh menyebabkan maknanya seseorang tu putus asa. Putus asa. Jadi kalau dia putus asa memang dia boleh menjejaskan kualiti spiritual dia jugalah. Dia putus asa, dia tak percaya pada Tuhan dah, misalnya dia rasa macam dia sembahyang berapa tahun tapi Tuhan tak kabulkan juga dia punya doa, jadi dia dah tak nak sembahyang lagi dah ke ataupun tapi itu bukan setakat penyakit mental je, penyakit fizikal pun kadang-kadang membuatkan orang putus asa. Misalnya orang yang sakit kanser mudah putus asa kan tapi sebenarnya orang di kalangan orang Islam mungkin taklah seramai orang bukan Islam contohnya kan. Orang bukan Islam sebenarnya dah lama mungkin yang abandon their religion lah kan, dah tinggalkan agama sebab dia rasa tidak adil ke contohnya kan tapi sebagai orang Islam kita yakin semua yang berlaku adalah ujian daripada Allah untuk meningkatkan tahap keimanan kita dan dapat balasan. Ada disediakan ganjaran-ganjaran sama ada di dunia ataupun di akhirat insya-Allah seperti ayat yang saya baca di awal tadilah maknanya Allah memang akan memberikan kita ujian tetapi orang yang sabar dan orang yang kembali kepada Allah mudah-mudahan dia akan beroleh ganjaran pahala yang besar dan keberkatan-keberkatan yang lain lah di dalam hidup dia. Mungkin tidak diberikan rezeki kesihatan yang baik tetapi Allah berikan rezeki yang lain. Misalnya anak baik-baik, pandai-pandai ke berjaya misalnya kehidupan yang selesa walaupun mungkin dia ada penyakit tertentu lah sama ada sakit mental ke dan sebagainya. Jadi secara umumnya gangguan ataupun spiritual tadi dia kita boleh katakan kalau ada adalah secondary lah kepada gangguan mental ataupun penyakit fizikal. Dan kita sebagai orang Islam kita menguatkanlah keimanan kita ataupun menguatkan kita punya spiritual lah, kerohanian kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyakkan taubat misalnya dengan memperbanyakkan ibadah memperbanyakkan sedekah lagi banyak lagi kita sakit lagi kena banyak sedekah macam itulah kan sebab sebabnya yang panggil perlu kita tahu lah maksudnya boleh memberikan keberkatan kan dalam kehidupan kita insya-Allah kan insya-Allah. Puan, sama soalan yang terakhir Puan. Assalamualaikum Puan, adakah mental illness mendapat consideration daripada HR? Bagaimana sebaiknya HR dapat membezakan antara isu mental illness dan isu attitude? Dalam masa yang sama dia ada daripada syarikat itu sendirilah. Maksudnya nak bezakan sebab ada pekerja ni sakit mental ke ataupun memang attitude dia macam tu ke. So macam mana kita nak menjadi indikator lah pada HR itu sendiri. Okey, perkara ni sebenarnya semakin banyak mendapat perhatian lah. Kalau di barat pun semakin banyak mendapat perhatian daripada sudut kajian daripada sudut improvement ataupun penambahbaikan di dalam organisasi dan memang kadang-kadang dia bermula kita nampak macam attitude tetapi attitude dia boleh diubah, boleh dibaiki dan boleh dikurangkan. Misalnya jika seseorang tu bermotivasi untuk mendapat kejayaan misalnya kalau orang tu misalnya attitude dia agak malas misalnya kan tapi ni
dia telah dinasihatkan misalnya, kau ni kerjalah rajin-rajin sikit, kalau kerja malas je macam ni macam mana nak naik pangkat kan. Jadi kalau dia bermotivasi untuk melakukan perubahan pada diri dia, dia akan berusaha lah ya untuk lebih rajin. Jadi dia boleh ni. Tapi kalau kita nampak ya attitude tu masih lagi macam tu juga dan tidak berubah, mungkin dia mengalami kesukaran ya. Di barat pun sebenarnya dia dah panggil, maknanya pekerja macam ni maknanya they have difficulties ya. Dia ada kesukaran untuk melakukan perubahan pada diri dia. Jadi kalau kita lihat dia mempunyai kesukaran untuk melakukan perubahan pada diri dia, ini adalah masalah psikologi. Boleh refer kepada pihak psikologis lah kalau ada psikologis lah dalam organisasi tersebut ataupun kaunselor. Sama ada di organisasi ataupun di jabatan-jabatan kerajaan lah. Kalau jabatan kerajaan tu sebenarnya mereka ada akses lah untuk refer kes-kes kepada kaunselor di LPPKN ke misalnya, ataupun kalau macam di KKM Kementerian Kesihatan, KPM, Jabatan Bomba, mereka telah ada kaunselor masing-masing yang mana kaunselor dia boleh identify dan dia boleh membantu ya untuk mengenal pasti masalah-masalah berkaitan dengan tingkah laku ya dan juga sikap. Jadi dia boleh memberikan rawatan lah di situ. Dia panggil rawatan jugalah, maknanya intervensi lah, dia boleh memberikan intervensi. Tetapi sekiranya kaunselor tu dapati bahawa masalah ni adalah sangat kronik misalnya, dan dah bukan setakat menyusahkan kepada pihak pesakit ataupun klien tu sendiri, tetapi mengakibatkan kesukaran pada company misalnya ataupun pada hubungan dia dengan keluarga, ahli keluarga yang lain kan, mungkin juga sebenarnya dia ada masalah masalah mental tetapi tersembunyi, tak dapat detected lah, tak dapat dikenal pasti. Jadi boleh refer juga kepada psikologis atau psikiatris untuk kita lihat. Sebab dalam dalam penyakit mental sebenarnya bukan setakat kemurungan, anxiety, kebimbangan je yang kita jumpa tapi juga adalah masalah kecelaruan personality. Jadi memang ada masalah kecelaruan personality, tetapi memang kecelaruan personality ni jarang sangat orang datang berjumpa kita lah kerana masalah kecelaruan personality. Sebab masalah ni biasanya dia tak sedar. Dia sendiri yang sakit, dia tak sedar. Jadi orang sekeliling dia je yang sedar dan mendapati sukaran dan juga jadi rakan kerja boleh refer dia lah. Boleh laporkan kepada pihak HR ke misalnya, jadi HR boleh panggil dia dan boleh menjalankan ujian tertentu ke misalnya, dan lepas tu boleh refer lah kepada pihak psikologi ataupun psikiatris ke ataupun kaunselor untuk intervensi seterusnya. Kalau dah maksudnya kalau dari first attitude tu maksud kita boleh bagi dia reward, tanya masalah saya. Kalau seandainya tidak boleh diubah, kita akan go to step yang lupa psikologi dan sebagainya lah. Di peringkat awal eloknya bos lah ataupun pihak HR ke panggil dan memberikan nasihat ke ataupun investigate lah apa kesukaran-kesukaran dia kan, dan lepas tu kalau berikan dia mungkin peluang lah untuk perbaiki. Tetapi jika didapati semakin teruk ataupun tak ada perubahan dan komplain daripada kerja dah semakin banyak ke misalnya, dia dah tak datang kerja ke, orang kata missing in action lah, tak ambil telefon tapi tak datang, bila contact tak angkat telefon kan. Jadi mengganggu keputusan. Ya, lepas tu baru boleh refer lah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Azlina Rozi kerana sudi berkongsi pengalaman dan nasihat kepada kita semua selaku kita lah yang mencari rezeki, yang sentiasa memberi khidmat kepada orang awam dan sebagainya. Semoga perbincangan dan pencerahan kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada semua, insyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.